Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan pada pagi ini kita baca satu lagi hadis, dan kita telah masuki hadis-hadis berkaitan dengan zaman fitnah, iaitulah zaman yang akan berlaku ataupun mungkin telah berlaku di zaman kita, fitnah yang akan berterusan dan akan menjadi lebih teruk lagi fitnah ini kerana kita menuju ke arah kemuncak kepada segala fitnah, iaitulah al-fitnatul Masihud Dajjal. Fitnah al-Masihud Dajjal itu kemuncak bagi segala fitnah yang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam meminta, memberitahu kepada umat mereka dan juga meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Nabi Nuh alaihi salam memberitahu kepada umat dia tentang bahaya Dajjal. Sedangkan Nabi Nuh ni nabi yang ketiga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh alaihi salam telah bagi tahu kepada umat dia tentang bahaya Dajjal. Sedangkan Dajjal ni tidak diturunkan kepada umat-umat Nabi terdahulu, diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa untuk kita minta berlindung daripada fitnah Dajjal yang sangat dahsyat ni tadi. Maka sebelum Dajjal ini dia sampai kepada kemuncak dia, akan berlaku siri fitnah yang dahsyat, barulah dia akan bertemu dengan fitnah Dajjal. Dan kita memasuki hadis-hadis yang Nabi SAW memberi pesanan bagaimana untuk kita hadapi zaman fitnah ini. Abu Daud meriwayatkan dari Muslim bin Abi Bakrah dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitnatun al-muttaji'u fiha khairun minal jalis wal jalisu khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Qala faqala rajulun ya Rasulullah fama ta'muruni? Qala man kanas lahu iblun falyalhaq bi iblihi wa man kanas lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi wa man kanas lahu ardun falyalhaq bi ardihi wa man lam yakul lahu syai'un falya'mid ila sayfihi falyadrib bihaddihi sakhratun thumma liyanju in istata'a an-najata thumma liyanju in istata'a an-najata. Sesungguhnya, muka surat 55 bagi yang di kitab lupa sebut, sesungguhnya akan terjadi suatu huru-hara di mana orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk, dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Abu Bakrah berkata, ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa memiliki unta, temuilah untanya.
Barang siapa memiliki kambing, temuilah kambingnya, dan barang siapa memiliki kebun, temuilah kebunnya. Rasulullah SAW pula bersabda, barang siapa tidak memiliki apa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu dengan mata pedangnya itu, kemudian selamatkan dirinya selagi boleh. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim dari Uthman As-Saham. Baik, tuan-tuan akan lihat hadis ni hadis yang sama. Hadis tuan-tuan tengok, hadis bukan hadis yang sama, dia riwayat dan juga hadis yang berbeza. Tuan-tuan tengok muka surat 55 ni, hadis yang ke 85, 86, 87 dia adalah hadis cerita yang sama, cuma hadis yang berbeza. Kenapa kita panggil hadis yang berbeza walaupun cerita yang sama? Kerana diriwayatkan daripada sahabat yang berbeza. Itu ilmu hadis. Kalau diriwayatkan oleh sahabat tu nama lain-lain, yang ni Abu Bakrah, yang ni Uthman bin Affan, yang ni siapa tadi, dan ada Abu Musa Al-Asy'ari. 3 hadis cerita sama, tapi sahabat yang meriwayatkan tu 3 orang yang berbeza. Tu dipanggil hadis yang berbeza. Tapi kalau cerita dia sama, jalur riwayat yang berbeza, sahabat sama atas tu, tu dipanggil riwayat yang berbeza, bukan hadis yang berbeza. Baik, Nabi SAW pesan pada Abu Bakrah, di zaman fitnah, sesungguhnya Nabi kata akan jadi satu zaman, akan jadi huru-hara, zaman fitnah, zaman kekacauan, zaman yang kita susah untuk tentukan siapa yang betul dan siapa yang salah. Di mana Nabi SAW sebut pada waktu ni bagaimana keadaan untuk selamatkan diri. Ini Nabi pesan, termasuklah kita yang hidup di zaman fitnah ini, di mana orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk, orang yang duduk lagi baik daripada orang yang diri, orang yang diri lagi baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau kita ni jadi zahiri, mana orang yang faham zahir dia zaman akhir zaman ni, dia banyak tidur, dia kata. Nabi kata baring tu lagi baik. Ni dia kata tidur tu lagi baik kerana tak masuk campur orang. Ada kalanya betul juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita bangun, kata para ulama, kalau kita bangun tu lagi banyak buat maksiat. Bangun tu dah buat benda lara, benda yang tak ada apa, buat benda yang menyebabkan kita tercebur kepada dosa. Tidur lagi bagus lah pada waktu begitu. Tapi janganlah tidur banyak sangat kan. Dia guna alasan ni time bulan puasa. Dia kata daripada ni baik tidur saja. Tu dia tidur daripada lepas sahur sampai ke zuhur kan. Dia semayang zuhur, dia tidur balik semula. Rugilah kalau begitu. Baik, Nabi SAW maksudkan adalah lagi kita tak terlibat lagi bagus. Orang yang baring, maknanya kita katakanlah berlaku satu kekacauan, satu fitnah. Orang yang baring ni, dia dengar satu kekacauan, dia tak masuk campur. Kerana dia tak tahu benda tu betul ataupun tidak, benda tu ada satu benda yang baik ataupun tidak. Dia tak tahu benda tersebut apa sebenarnya yang berlaku. Jadi orang yang baring, dia tak masuk campur, lagi bagus. Contoh kita kata dengar bunyi sesuatu, orang yang baring, dia tak masuk campur langsung, dia lebih bagus. Kemudian Nabi kata orang yang berdiri, dengar bunyi sesuatu, kekacauan berlaku, dia berdiri tengok apa berlaku. Oh tak apalah, kita tak nak masuk campur lah. Dia kata benda ni aku pun tak tahu benda ni bagus ke tidak, betul ke tidak, ni fitnah ke tidak, ni aku tak masuk campur. Dia berdiri saja, dia tengok. Itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan maksud dia, bila dia jadi sesuatu, dia pergi pula tempat tu, dia tengok, wish, apa ni jadi ni. Lagi baik daripada orang yang berlari, jadi sesuatu berlari. Maksud dia apa? Bila sama fitnah tuan, kita kena bertenang, kena banyak bertenang. Kerana kita takut kita terlibat dalam fitnah. Kita takut kita punya terburu-buru, isti'jal tu, terburu-buru, dapat suatu berita, dengar satu kekecohan. Kadang-kadang benda-benda ni, musuh-musuh Islam dia sengaja trigger kita satu benda, menyebabkan kita marah. Bila kita marah, kita menggunakan emosi kita tanpa kita berfikir secara rasional, benda tu betul ataupun tidak, ini permainan musuh ataupun tidak. Kadang-kadang kita terperangkap dengan permainan musuh bila jadi satu benda. Sebab tu saya selalu pesan kepada budak-budak muda yang terutama yang selalu aktif kat media sosial, jangan cepat sangat kita react kepada satu isu bila satu isu tu berlaku. Kadang-kadang bila jadi satu benda, kita menghukum dengan emosi. Kita kata, wah ini sebab ni lah ni, ini sebab ni lah ni. Kita tak tahu lagi siapa yang betul, siapa yang salah dalam cerita ni. Lebih baik kita diam dulu. Kita tengok orang kata apa, orang nak kata apa, katalah. Tapi aku menahan diri aku daripada berkata sesuatu yang buruk. Kerana kita tak tahu perkataan kita ni mungkin dia boleh jadi fitnah. Dan Nabi SAW kata, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kamu semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik dia diam.
Kita ni kadang-kadang kalau ikut emosi, kita nak lepas semua kata-kata kita. Kita punya marah ni, kita nak maki orang ikut suka kita je. Kita nak tulis semua benda yang terbuku dalam hati kita, sebab kita duk fikir ikut emosi kita. Tapi Nabi sebut, Nabi kata, kalau kau betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, falyakul khairan, kalau kau nak sebut benda yang baik, aw liyasmut, ataupun lebih baik engkau diam. Kita kalau kata benda tu, kita nak sebut perkataan tu dan kita tahu perkataan tu perkataan yang tak elok, lebih baik kita diam sebenarnya. Kita tak tahu perkataan tersebut perkataan apa yang kita gunakan. Samalah bila berlega isu. Zaman sekarang ni zaman yang kita kena berhati-hati. Kerana apa? Kerana kadang-kadang satu isu itu kita tak tahu siapa yang mulakan, dan kita tak tahu siapa yang menulis, kita tak tahu siapa yang buat video-video ni. Kita tak tahu, disebabkan kita tidak tahu kesahihan siapa yang tukang buat ni tadi, lebih baik kita diam. Kita tak tahu. Sebab tu guru saya selalu pesan, dia kata jangan kita menari ikut gendang yang dipalu oleh musuh. Kadang-kadang musuh ni memalu gendang, kita tak sedar, kita pun duk menari sama. Maksud dia apa? Kita pun terikut dengan apa yang sumber-sumber yang di-feed oleh musuh. Musuh sengaja buat apa semua ni, berita-berita ini, mereka cipta satu persepsi, akhirnya kita memahami suatu benda dengan cara yang salah. Maka lebih baik untuk kita tidak terlibat. Di zaman kita sedang berada ni zaman fitnah tuan-tuan. Kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah, apa yang berlega, apa yang masuk dalam TV kita, apa yang masuk dalam handphone kita, apa yang masuk dalam WhatsApp kita. Kita tak tahu cerita-cerita tersebut cerita yang sahih ataupun tidak. Dan kebanyakan, kadang-kadang ada daripada jemaah-jemaah, kadang-kadang dia selalu forward, dia tanya, betul ke ni ustaz? Kebanyakan yang kita tengok kadang-kadang banyak tak betul lagi daripada betul. Kadang-kadang orang kata video ni perang Gaza sekarang. Tak, itu kadang-kadang video perang lama, kadang-kadang video perang time Israel, perang time Syria pun ada masuk. Video meletupan kat mana-mana pun ada masuk. Kadang-kadang video yang zaman sekarang ni zaman lagi baik, zaman AI ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok orang tu bercakap dengan muka dia dengan kita kata real ni. AI tuan-tuan, artificial intelligence. Orang boleh buat benda yang tak ada, suara yang tak ada, dia boleh buat suara yang ada. Orang yang gambar tak bergerak, dia boleh buat gambar tersebut bergerak. Bahkan orang yang tak wujud pun dia boleh buat gambar tu jadi wujud. Ni zaman fitnah ni zaman sekarang. Sebab tu kita kata kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Maka lebih baik kita kena berhati-hati. Kerana fitnah yang dirancang, dia akan boleh jadi satu kebenaran tuan-tuan. Fitnah yang dirancang, dia akan boleh jadi nampak macam kebenaran. Contohlah kita kata kita pakat dengan 10 orang, kita nak sebar satu fitnah. Orang pertama dengar daripada orang ni, dengar daripada orang pertama, dia kata betul ke cerita ni, dia kata tak betul kot, dia kata. Sekali lagi dia keluar kat sana jumpa seorang lagi, padahal seorang tu pun dia di plan juga. Aku dengar cerita yang sama juga. Betul ke ni? 2 orang dah cakap macam ni. Masuk ke orang ketiga, kawan tu sengaja pakat jumpa kat sana, kata betul dia. Jadi dengar 10 kali, dia akan kata betul lah cerita ni. Sedangkan 10-10 tu adalah orang yang sepakat tentang fitnah. Nampak kita kata ni fitnah ni satu benda yang berbahaya. Selain daripada Nabi kata lebih baik tak terlibat, Nabi kata apa? Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Bakrah, kalau siapa ada unta, temuilah untanya. Siapa yang memiliki kambing, temuilah kambingnya. Siapa yang ada kebun, pergilah temui kebunnya. Maksudnya apa? Adakah akhir zaman ni kita kena cari unta, kena cari bela kambing? Ada betul jugalah, sebaiknya kita ada persediaan makanan, maksudnya benda itu. Tapi Nabi kata, siapa yang ada urusan, pergi sibuk dengan urusan masing-masing. Kau ada unta, pergi sibuk jaga unta kau. Kau ada kambing, kau pergi sibuk jaga kambing kau. Kau ada kebun, pergi sibuk jaga kebun kau. Jangan pergi sibuk hal orang lain. Selalunya orang yang suka menyibuk hal orang lain, orang yang selalu terlibat dengan fitnah ni, sebab tak ada kerja punya pasal. Orang yang tak ada kerja, tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul sibuk, tuan-tuan ada masa tengok handphone tak? Handphone tak ada masa tengok. Kadang-kadang saya WhatsApp saya kadang-kadang ada orang yang ada surau yang jemput saya sebulan pun saya perasan. Kadang-kadang kita tengok WhatsApp, okey, kita biar dulu. Kemudian handphone saya ni kadang WhatsApp masuk banyak, masuk. Yang mesej tadi tu dia jatuh ke bawah dah, Kemudian kita balas yang atas pula, yang bawah ni dia tak perasan dah. Tak sempat kita nak balas kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita sibuk. Kalau kita ada masa dia banyak, masa nak balas, masa nak buat konten, masa nak apa, itu pasti orang tak ada kerja, tak ada kerja betul. Sebab tu dia ada banyak masa. Dia sibuk siapa pasal orang lain kahwin, suami orang lain kahwin, bukan suami dia punya menyibuk, punya nak marah sampai menggigil tangan tu, pasal apa kan? Sebab tak ada kerja punya pasal tadi tuan-tuan, tak ada kerja kan? Kalau dia sibuk, dia takkan ada masa gini. Sebab itulah ulama pesan, orang muda dia kena banyakkan masa dia
dengan disibukkan dengan perkara kebaikan, terutama orang muda. Kalau sibukkan masa dengan perkara kebaikan, kerana kalau dia tak sibuk, dia mungkin akan dipenuhi dengan perkara keburukan. Kerana orang muda ni, satu kan, kenapa Nabi pesan, ulama pesan kepada orang muda, sebab orang muda ni dia bertenaga dan dia baru nak explore dunia. Dia baru nak kenal ni, baru nak kenal tu, baru nak, dia tak tahu lagi. Orang lama-lama ni dia dah bertenang sebab ni benda biasa ni, kita dah lalu banyak kali dah, kita dah tahu dah, kita dah bertenang sikit. Ada pun zaman sekarang ni, saya pesan juga, yang senior-senior pun hati-hati juga main telefon. Kerana apa? Kerana yang senior-senior ni dia susah nak kenal pasti mana yang betul, mana yang salah. Ni zaman teknologi ni kan, orang sekarang ni kadang-kadang yang bijak pandai pun boleh kena scam juga. Saya ada semalam, saya saya balik kampung, adik saya doktor, betul, dia kata ada kawan ni seorang doktor juga, kena scam juga 5,000, entah tekan link apa semua. Saya ingatkan bijak pandai, cerdik, muda-muda, tak kena juga. Tu kita kata zaman sekarang ni zaman berbahaya. Jadi kalau kita tak tahu, kita lebih baik kita sibukkan dengan urusan kita. Tuan-tuan yang ada ni, lebih baik sibuk dengan solat berjamaah, sibuk dengan majlis ilmu, baca Quran, pergilah majlis-majlis pengajian, buatlah apa benda sekalipun. Jangan buang masa. Bila kita buang masa, tak ada, banyak masa sangat dekat rumah, duk pegang telefon 24 jam, kalau baca Quran tak apa juga. Itu yang kita terlibat dengan fitnah. Kadang-kadang kita duk tengok Facebook kan, saya ni suka baca komen ni, silent reader tu, baca komen bawah tu. Kadang kita tengok ayat ni, aduh dahsyatnya. Tengok gambar makcik dah ni kan, Facebook ni, makcik gambar orang keluarga, makcik ni mesti tak ada kerja betul ni kan. Lepas tu menyebabkan orang pula maki hamun dia kan buang masa benda begitu. Lebih baiklah tak payah kita terlibat dengan benda ni. Ada urusan masing-masing, sibuk urusan masing-masing, sibuk kerja, sibuk sebagainya, jaga keluarga kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki apa-apa, kita ni kebun pun tak ada, kambing pun tak ada, unta pun tak ada, motor adalah kan, motor ada, kereta ada, tapi Nabi kata siapa yang tak ada apa-apa, maka ambillah pedangnya, lalu pukullah batu dengan mata pedangnya, kemudian selamatkan dirinya selagi boleh. Apa maksudnya ni? Zaman dulu, orang dulu senjata ni satu benda yang biasa dekat rumah. Kerana zaman dulu dia macam tak ada undang-undang, tebas kepala orang, tikam orang ni satu benda biasa. Sebab tu kita tengok tok nenek kita, semua bangsa dia ada senjata masing-masing dalam pakaian tradisional ya kan. Kita orang Melayu ada keris, tok nenek kita ada keris. Tapi keris sekarang ni orang pakai dan kahwin je lah pengantin kan, tu pun kontot je rupanya depan kan. Bila saya cabut tu lah, palsu je kan, dia keris je panjang. Patutlah dia takut dengan Tok Kadi, walaupun keris bersilang kan, tapi Tok Kadi tanya menggigil lain macam. Dia kena Parkinson. Tu tengok orang Yaman, dia ada kerambit dekat sini. Dia ada kerambit, dia pakai jubah, dia pakai, biasa dia pakai blazer, kemudian dia pakai tali pinggang haji tu, kemudian letak kerambit di sini kan. Dekat belah rumah saya Seri Kembangan tu ramai geng-geng Yaman ni. Saya ingat ada satu sekali dulu, ingat Yaman ni baru sampai daripada Yaman dekat. Saya ambil isteri saya dekat KTM Serdang tu, ada Yaman ni turun dan beli KTM pakai kerambit kat pisang ni. Saya ingat dia ni tak lama tak sempat orang polis, yang sempat orang polis masuk dalam kawan ni, dia tak tahu. Mungkin tempat Yaman ni, jangan kata ni AK-47 pun orang bawa tuan-tuan mereka, sebab benda senjata. Tuan tengok pakaian-pakaian lain, orang ada pedang, samurai, macam-macam lah. Orang dulu memang dia biasa dengan senjata. Termasuklah di zaman Nabi SAW, Nabi pun ada pedang, sahabat-sahabat pun ada pedang, semua orang ada senjata untuk mempertahankan diri dan juga mempertahankan agama, untuk terlibat dalam jihad dan sebagainya. Semua orang ada senjata kat rumah. Kita kalau kat rumah hari ni ada apa? Memang tak ada senjata lah kan. Kalau ada pun parang buat tebas semak kat kebun, itu je lah senjata yang paling ada pun. Kalau simpan senjata Malaysia ni, masuk ke dalam. Jadinya pada zaman tu Nabi kata siapa yang ada senjata, dia ni tak ada kebun, maknanya dia tak ada benda nak disibukkan, tak ada kebun, tak ada bela kambing, tak ada bela unta. Jadi dia ni ada banyak masa lapang, Nabi SAW sebut. Dia tak ada banyak urusan yang menyibukkan dia. Maka orang macam ni, Nabi kata kau buat apa? Kau punya senjata kat rumah tu, Nabi kata ambillah batu, kemudian pukul mata pedang tu, kemudian selamatkan diri selagi boleh. Senjata kau tu kau pergi hancurkan, pecahkan senjata kau tu, pukul mata pedang tu. Supaya apa? Sebab engkau ni banyak masa sangat ni, kebun tak ada apa semua. Takut-takut dengan senjata tu akan menyebabkan kau terlibat dengan fitnah. Zaman dulu fitnah kan sampai berbunuh-bunuhan, sampai berperang. Jadi ditakut orang ni punya ada banyak masa, takut dia duk dengar apa semua, akhirnya dia terlibat dan senjata tersebut
digunakan untuk berbunuh. Ini kita kata. Sebab tu Nabi SAW kata lebih baik kau pergi hancurkan senjata kau tu. Ini seperti mana yang kita tengok, seperti mana awal pengajian kita telah sebut fitnah yang berlaku kepada umat, iaitu peristiwa perang Siffin, perang Jamal kan. Dan ada sahabat-sahabat yang memang tak nak terlibat langsung, seperti mana sahabat-sahabat yang duduk di Madinah Munawwarah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Sahabat-sahabat ni mereka tak nak terlibat. Kerana apa? Kerana mereka nak menyelamatkan diri mereka daripada fitnah. Kerana dua-dua puak ini adalah sahabat mereka, orang yang pernah rapat dengan mereka. Tapi bila berlaku fitnah, mereka tak nak masuk campur, mereka tak nak terlibat. Kerana apa? Kerana takut terduduk kita akan memilih satu pihak yang salah yang kita tak tahu. Baik, kita tengok hadis yang seterusnya. Tadi hadis riwayat daripada Abu Bakrah. Hadis seterusnya ni tu lebih kurang sama juga. Nabi SAW daripada Nabi SAW, tapi diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ketika terjadi huru-hara yang menewaskan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas disebut semula hadis ni ketika berlaku kekacauan di Madinah Munawwarah yang menyebabkan pembunuhan Sayyidina Uthman. Kita telah sebut pada awal kuliah kita tentang kisah Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi SAW sebut, innaha satakuna fitnatun, sama juga, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Qala afara'aita in dakhala alayya baiti fabasata yadahu ila liyaqtulani qala kun ka ibni adam. Sesungguhnya akan jadi satu huru-hara. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat yang memang pandai memanah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi muzium dekat Madinah, masih disimpan lagi Sa'ad bin Abi Waqqas punya busur anak panah ni tadi. Busur anak panah. Kerana dia antara sahabat yang kalau dia lepaskan panah memang kena, selalunya kena. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, bukan zaman sahabat je, sampai ke zaman, saya ingat saya ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, antara ulama yang hebat dalam memanah. Mereka juga ulama, mereka juga hebat dalam memanah. Kerana siapa yang hebat memanah ni pada zaman dulu, dia kira macam sniper lah. Dia kalau tentera tu mempunyai tentera pemanah yang hebat, maka kebarangkalian untuk menang tu tinggi dekat orang yang boleh memanah. Sebab tu Nabi SAW pun pesan kepada kita supaya kita ini memanah, kena belajar memanah kan. Panah, tengok kat surah ni bagus, kat ujung tu ada anak panah kan. Belajar hebat. Kadang-kadang kita tengok ada kawan saya dekat Johor tu, memang dia satu keluarga manah, masuk pertandingan apa semua menang. Bini dia bukan dia, bini dia level yang naik flying fox boleh tu kena. Kita benda tu tak bergerak ke mata pun tak kena. Pergi ke kereta orang, pergi ke motor orang kan. Teruknya kita ni kan. Kata kalau perang berlaku akhir zaman, guna panah balik, melingkup kita kan. Pakai plastik je lah kita kan. Plastik power Ustaz. Dulu selalu plastik jambu waktu kecil-kecil dulu. Baik. Bila berlaku huru-hara, Sa'ad bin Abi Waqqas diulang semula hadis yang dengar daripada Nabi SAW. Hadis yang tadilah kita sebut. Siapa yang duduk lebih baik daripada siapa yang berdiri, siapa yang berdiri lebih baik daripada siapa yang berjalan, siapa yang berjalan lebih baik daripada siapa yang berlari. Dan cuma di hujung hadis ni dia ada perbezaan sikit dengan hadis tadi. Nabi kata dalam riwayat ni, dalam hadis ni, bagaimana pendapat anda kalau seorang masuk ke rumahku lalu menghulurkan tangannya, maksudnya hendak membunuhku? Rasulullah SAW jawab, tirulah seperti Khabil putera Adam. Ketika ni Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Nabi SAW, kalau sampai tahap orang masuk rumah kita, Nabi SAW jawab, Nabi kata jadilah macam Adam. Baik, apa Khabil putera Adam ni? La'im basatta, Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim surah Al-A'raf, ketika Habil cuba dibunuh oleh Qabil kan, dibunuh kerana Qabil ni tadi dia tak puas hati, korban ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyalah, dia korban benda yang buruk, tanam-tanaman yang dah nak busuk, yang dah nak berulat, nak buang, yang tu dia korbankan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak terima. Dan Habil dia korbankan dia punya kibas yang paling gemuk, paling sihat, iaitu dikorbankan kepada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Sebab tu kita kalau nak korban satu korban yang paling baik. Kalau kita nak sedekah satu, sedekah yang paling baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dinamakan kebaikan sampailah kamu sedekahkan benda yang kamu sayang. Baru kita nama sebagai kebaikan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim.
awal juzuk 4 atas sekali, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita bila nak sedekah benda yang tak pakai baru nak sedekah. Sebab tu kadang-kadang kami buka sumbangan barang ni kan, masa kami letak terus barang baru. Kalau nak sumbang untuk tujuan tertentu barang benda, kami terus letak barang baru. Kenapa? Kalau kata barang elok, elok ni subjektif sangat orang Malaysia ni kan. Dia punya elok tu langsir dah berlubang pun elok lagi, dia kata elok ni, elok lah kalau buat kailan kaki, tapi kalau orang nak pakai tak elok lah kan. Subjektif mana benda yang dia nak buang baru nak bagi orang, itu bukan kebaikan, itu menyusahkan orang. Jidah kita pula kena cek tong sampah, kena buang barang-barang tu kan. Baik, apa bila Qabil nak bunuh Habil, apa yang Habil kata dalam hadis ni? Dia kata tirulah seperti Adam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasati yadiya ilayka liaqtulak. Habil kata, kalau kau angkat tangan kau untuk bunuh aku, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kau nak bunuh aku, kau nak angkat tangan kau bunuh aku, ma ana bibasati yadiya ilayka liaqtulak, aku takkan sekali-kali angkat tangan aku untuk balas kau. Maknanya lebih baik untuk kita tidak membalas. Baik, tapi hadis ni kita kena faham juga, dia tidaklah kepada semua keadaan terpakai begini. Bila orang masuk rumah kita, kita kata kita jadi seperti anak Nabi Adam, angkat tangan, kau nak bunuh aku, bunuhlah, aku tak nak campur, aku tak nak bunuh kau. Ini bila berlaku fitnah. Adapun kalau orang tu masuk memang tujuan untuk membunuh, untuk merompak kita, maka kita kena pertahankan. Termasuk dalam mati syahid, kalau orang tersebut dia mempertahankan nyawa dia, keluarga dia, harta dia, kita kena pertahankan. Cuma bila dalam keadaan begini, dia kena balik semula kepada maqasid syariah, mana yang lebih utama. Katakanlah ada orang masuk nak bunuh kita, tapi dia nak ambil duit sebenarnya, nak bagi duit ke nak kena bunuh? Bagi duit lah kan, bagilah duit apa semua, tak apa, duit boleh cari, akaun bank boleh buat semula, apa semua, tak ada masalah. Nyawa kalau hilang tak boleh renew balik. Ini bukan game over kemudian restart balik, boleh start balik ada 10 nyawa balik, tak ada tuan. Kalau mati ni kadang-kadang ada orang beria mempertahankan benda yang kalau mati kau golongan bunuh kau kan, tu ambil juga harta kita, dah dua-dua hilang. Lebih baik kita bagi saja harta kita. Tapi dalam keadaan begini, dalam keadaan fitnah, kalau ada orang cuba bunuh kita, lebih baik kita tidak membalas. Kenapa? Kerana bagi dua orang Islam, kalau dua orang dalam hadis Nabi SAW sebut, ada dua orang yang saling berbunuhan, dua-dua angkat pedang, ni orang Islam yang sama-sama, dua-dua saling berbunuhan, dan orang Islam ini haram darahnya untuk ditumpahkan. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, dan tak boleh orang mukmin ni untuk bunuh orang mukmin yang lain, kecuali orang ni memang termasuk dalam kalangan darah yang dihalalkan, baru boleh bunuh dia. Kalau tidak, haram bagi seorang mukmin untuk membunuh orang mukmin lain. Dan perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan mulakan pengadilan di mahsyar adalah kes bunuh dulu. Jadi kalau panjang umur kita baca hadis jauh lagi lah, jauh dekat ujung-ujung belakang kitab ni, dia ada hadis berkaitan dengan mahsyar. Nabi SAW sebut hadis tentang orang yang datang dekat mahsyar bawa kepala dia. Kan kita ni akan dibangkitkan di mahsyar, salah satunya mengikut keadaan kita mati. Orang yang mati syahid akibat tu orang mati syahid, jenazah dia tidak dimandikan, cuma dikafankan saja. Kenapa? Kerana darah yang ada pada badan itu akan jadi saksi di akhirat kelak nanti. Dia akan dibangkitkan dengan darah. Sebab tu orang yang mati dalam keadaan ihram, dia akan ditanam dengan ihram dia. Mati dengan ihram, tengah buat haji, tengah buat umrah, mati meninggal dunia, tak sempat tahallul. Orang ini ditanam dengan ihram dia, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Nabi SAW sebut dalam hadis, labbaik Allahumma labbaik. Dia bangkit dalam keadaan begitu. Sebab apa? Kita akan bangkit mengikut keadaan kita mati. Dan orang yang kena bunuh, Nabi sebut dalam hadis, dia akan bawa kepala dia dalam keadaan berdarah. Dia tengok, mungkin dia tengok kat sini kepala dia bawa, kepala putus. Dia akan temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa aku dipancung kepala aku? Maka Allah Ta'ala akan panggil orang yang pancung dia. Kalau orang tersebut pancung dia kerana berjuang je Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pemancung tu selamat. Tapi kalau yang tukang pancung tu pancung kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk neraka. Dan bagi orang beriman, kalau dua-dua angkat senjata, Nabi kata dua-dua masuk neraka. Kerana fitnah lah, kerana fitnah, bukan kerana mempertahankan diri ke apa semua, kerana fitnah. Tak tahu apa benda, bergaduh, dua-dua angkat senjata, Nabi kata dua-dua masuk neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang tukang bunuh tu masuk neraka, pembunuh tu masuk neraka,
Tak apalah, kita faham. Yang kena bunuh pun kenapa masuk neraka ya Rasulullah? Sebenarnya dua-dua ada intention nak bunuh. Cuma siapa pantas sikit, kawan tu cepat sikit, dia pancung kepala orang. Kalau yang tadi tu cepat sikit, dia mungkin akan pancung kepala orang ni. Sebab tu Nabi kata, dua orang beriman ni dua-dua kalau masuk neraka, kalau dia saling membunuh di antara satu sama lain. Itu lebih baik kita berdiam diri kalau perkara tersebut perkara fitnah, jangan masuk campur. Keduanya, di sana ada hadis yang menyebut di antara tugas malaikat. Kalau tuan-tuan buka kitab Aqidatul Mukmin, antara tugas malaikat adalah melaknat orang yang mengacukan senjata pada orang lain, kepada orang Islam yang lain lah. Senjata ni tak boleh diacukan sesuka hati, kerana ditakuti dia akan, walaupun niat dia bergurau, ditakuti dia akan menyebabkan akhirnya terbunuh secara tak sengaja. Sebab tu adanya hadis yang menyebut malaikat tugas dia melaknat orang yang mengangkat senjata kepada orang lain walaupun bergurau. Ni bab senjata jangan main. Boleh tanyalah pakcik-pakcik PJ polis ni kan. Senjata ni memang pantang, jangan kita angkat. Kita tak tahu kadang-kadang tak macam mana kan, banyak jadi kes kan, bergurau-gurau tertembak, bergurau-gurau tertikam. Kita tak tahu. Sebab tu di sana ada hadis yang melarang perkara-perkara begini. Lebih baik kita jangan terlibat dengan perkara begini. Jadilah begitu. Baik. Kemudian hadis yang ketiga ni pun daripada, cuma yang ni riwayat daripada Abu Daud, daripada Abu Musa al-Asy'ari. Cerita dia pun lebih kurang sama juga. Kita ambil keberkatan, kita baca, inna baina yaday sa'ah fitanan qaqita'il laili muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yamsi kafira wa yamsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yang hujung tu sama. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal mashi fiha khairun min as-sa'i fakassiru qissiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu suyufakum bil hijara fa in dakhila ya'ni ala ahadin minkum falyakun ka khairi ibni adam. Sesungguhnya akan terjadi pelbagai jenis huru-hara menjelang hari kiamat bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Baik, satu tuan-tuan, disiplin hadis ni kalau tuan-tuan tengok, kenapa tuan-tuan akan jumpa hadis-hadis yang berulang tapi cerita lebih kurang sama. Ni kaedah untuk memahami hadis. Salah satu daripada kaedah memahami hadis adalah dengan melihat riwayat-riwayat yang lain dan juga melihat hadis-hadis yang lain. Cerita sama tapi kemungkinan ada hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat lain dia ada pertambahan riwayat. Macam kita baca tadi, cerita pasal diri duduk ni semua sama, cuma cerita pasal dia ada tambahan. Yang riwayat yang kedua dia kata jadilah seperti putera Adam. Yang riwayat hadis yang ketiga kita baca ni daripada Abu Musa al-Asy'ari, dia ada tambahan dekat awal je. Dia kata Nabi SAW sebut dekat-dekat dengan hari kiamat ni akan berlaku fitanan, berlaku zaman fitnah qaqita'il laili muslim, seperti potongan malam-malam yang gelap. Maknanya gelap gelita sampai orang tak tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Ni zaman gelap gelita. Ni zaman gelap gelita ni, gelap gelita ni maksud dia tak nampak apa benda. Tentang kita ni kalau gelap, kita tak tahu ke mana kita pergi, apa yang kita sepak, apa yang kita pegang kita tahu. Ni gelap gelita sungguh lain tuan-tuan. Begitu jugalah bila fitnah berlaku, kadang-kadang kegelapan ni kita tak tahu. Kadang-kadang orang tanya kita soalan, kita lebih baik kita kata saya pun tak pasti cerita ni kan. Saya pun tak pasti, saya nak kena semak dulu dengan kawan-kawan saya cerita ni. Kenapa? Kerana kita tak tahu cerita yang orang bawa ni cerita betul atau fitnah. Kalau kita ni jenis semua tahu, ada orang kadang-kadang dia semua tahu. Oh cerita ni pasal ni sebenarnya. Oh dia tahu semua benda. Oh cerita ni, oh ni pasal ni Putin tu. Dia cerita pasal Putin apa semua dia tahu. Putin tu dulu satu sekolah malu dengan saya. Oh dia cerita apa benda kan. Semua benda dia nak komen, dia nak balas kan. Lebih baik tak tahu, tak payahlah jawab. Lebih baik kita kata kalau orang share kepada kita satu benda, kita semak dulu. Kalau tak jumpa jawapan, dia kata wallahualam, saya pun tak pasti. Kita kena ingat sebagai orang berilmu, orang yang belajar ni, la adri, kita kata aku tak tahu, itu sebagai tanda orang berilmu. Mengatakan aku tak tahu adalah sebahagian daripada ilmu. Orang tanya pada kita, aku tak tahu. Kenapa? Kerana orang yang berilmu dia takkan tahu semua benda. Lepas tu kata Imam Syafi'i, lagi kau mengaji, lagi kau tak tahu sebenarnya. Lagi kita mengaji, lagi kita takut nak komen. Lagi kita banyak baca kitab, lagi kita takut nak bagi pendapat. Kenapa? Kerana kita tahu lautan ilmu tu luas, takut kita salah bagi pendapat. Mungkin ada pendapat lain, mungkin ada pendapat lain, mungkin ada kitab lain kita tak baca, mungkin ada hadis lain yang kita tak jumpa lagi kan. Kerana kita termasuk dalam kalangan orang yang faham berkaitan dengan ilmu ni tadi. Sebab tu Imam Syafi'i kata jangan pergi berdebat dengan orang yang jahil. Kau buang masa je berdebat dengan orang jahil. Orang jahil ni dia rasa dia tahu semua benda, dia rasa dia betul semua benda. Baik-baik kau diam je lah berdebat dengan orang jahil ni. Dan dalam yang gelap ni, dan bahaya yang Nabi SAW sebut ni,
Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yamsi kafira wa yamsi mu'mina wa yusbihu kafira. Fitnah yang dahsyat. Orang ni pada waktu pagi dia mukmin, yusbihur rajulu fiha mu'mina. Pada waktu pagi mukmin, mungkin dia sembahyang subuh, mungkin dia baca Quran. Wa yamsi kafira, petang jadi kafir. Wa yamsi mu'mina, ada orang yang paginya beriman, wa yusbihu kafira, pagi jadi kafir. Petang beriman, pagi kafir, pagi beriman, petang kafir. Kenapa? Kerana fitnah ni menyebabkan akidah jadi rosak. Nak sangat into the scene, nak sangat sibuk, nak sangat komen, nak juga nampak macam dia ni pun marah sekali benda tersebut, akhirnya merosakkan akidah dia, tuan. Tuan tengok ni cerita sekarang ni nak tegur ni kan, apa nama, kan baru dia adalah selebriti tu kahwin seorang lagi tu kan. Kemudian itu kita orang lelaki tumpang seronok lah, tahniah lah kan. Tapi yang komen ni, yang lain-lain ni, ialah tak puas hati lah. Saya sebut tadi, yang kahwin tu suami orang lain, bukan suami dia, tapi dia marah bukan main. Bini orang tu pun tak apa nak marah, dia yang marah bukan main. Kemudian ada keluar satu poster AI kan, dia buat daripada AI, generate gambar tu daripada artificial intelligence ke AI ke ataupun lukisan ke. Dia letak gambar seorang perempuan ada 4 lelaki. Dia kata seronoknya kalau seorang perempuan ni ada 4 suami, dia kata. Maknanya dia nak peli syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, iaitu seorang lelaki boleh kahwin 4 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri. Ni bukan sebut dalam hadis, tuan, ni sebut dalam Quran Karim, surah An-Nisa kan. Allah Ta'ala sebut tentang fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'du fawahidatan. Allah Ta'ala sebut bahawa nikahlah kamu orang lelaki ni daripada orang perempuan, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Allah Ta'ala sebut 2 tu, tak sebut 1, 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'du fawahidatan. Kalau tak mampu, takut tak berlaku mampu, baru kahwin 1 je. Cukup. Ni syariat Allah Ta'ala beri kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dia buat gambar macam tu seolah-olah seperti mempeli ataupun menyindir syariat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita tak suka satu benda, tak apalah, tapi jangan kerana kita tak suka satu benda, kita nak terlibat, nak tunjuk marah kita, terlibat dengan fitnah. Akhirnya takut kalau kita salah iktikad, salah pegangan dalam hati kita, menyebabkan akidah kita boleh batal, tuan. Menghina Al-Quranul Karim, menghina syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan main-main. Sebab tu ni zaman fitnah ni, kena hati-hati ni, kena jaga isteri kita, kena jaga anak kita. Jangan sampai mereka ni termasuk dalam zaman fitnah yang Nabi kata yusbihu rajulu mu'mina wa yamsi kafira, pagi beriman, petang kafir. Kenapa? Kerana membuat ataupun bercakap ataupun menulis suatu benda yang boleh membatalkan akidah. Ni akhir zaman ni, tuan. Akidah ni sangat penting untuk kita jaga. Untuk kita berhadapan dengan zaman penuh fitnah, ilmu akidah kena jaga. Sekurang-kurangnya anak dan isteri kita tahu batasan iman dan kufur. Ni kena tahu. Jangan sampai kita cakap sesuatu, buat sesuatu, bergurau sesuatu sampai lebihi had, akhirnya menyebabkan kita jadi kafir. Akhirnya menyebabkan kalimah syahadah kita boleh batal. Ingat, kita kena ingat, kalimah syahadah ni walaupun siapa yang mengucapkan dia akan masuk syurga, dia adalah tiket untuk masuk syurga, tapi tiket boleh rosak juga tengah jalan. Tuan-tuan ada tiket nak pergi tengok bola, contohlah malam tadi kan, bola yang jam teruk tu. Baik, tuan-tuan nak tengok bola, tuan-tuan ada tiket, tuan-tuan beli awal lah tiket ni. Adakah tuan-tuan ada tiket untuk masuk stadium Bukit Jalil? Confirm tuan-tuan akan masuk stadium. Tuan-tuan ada tiket ni, tuan-tuan dah beli tiket awal lah. Adakah tuan-tuan confirm akan masuk stadium dengan tuan-tuan ada tiket tu? Belum tentu. Boleh-boleh tuan-tuan beli tiket sorok-sorok daripada bini, simpan dalam seluar, gantung dekat dalam belakang pintu, bini pun basuh seluar dengan tiket-tiket sekali. Ada tiket rosak, tak boleh masuk stadium. Boleh jadi letak atas merata-rata, hilang. Boleh jadi poket bocor ke apa, hilang. Maknanya kita ada tiket, belum tentu kita boleh masuk stadium. Begitu juga kita ada kalimah syahadah sebagai tiket kita untuk masuk syurga. Belum tentu kita masuk syurga, kerana boleh jadi tiket kita rosak tengah jalan. Boleh jadi kerana perkataan-perkataan yang kita buat, ucapan-ucapan yang kita buat, tulisan-tulisan kita, pegangan-pegangan kita yang salah ni menyebabkan kalimah syahadah kita rosak, terbatal. Dia takuti kita tak masuk syurga. Wal'iyadzubillah min zalik. Ni zaman fitnah ni, kita kena hati-hati. Sebab tu saya sebut tadi, Nabi SAW pesan, lebih baik kita tak masuk campur. Apa nak jadi, jadilah. Aku ada urusan aku, kita pun sibuk ada urusan kita jaga anak, keluarga kita. Benda yang tidak mendatangkan manfaat bagi agama dan juga diri kita, lebih baik kita tak masuk campur. Tapi benda yang
berkaitan dengan agama, kita kena masuk campur lah. Ni saudara kita sedang kena bunuh dekat Gaza, kita kena tunjukkan lah solidariti kita kena tunjuk gambar hari-hari, tunjuk ingatkan orang ramai bahawa peperangan ni tak selesai lagi, saudara kita masih kena bunuh lagi kat situ. Yang tu kita kena masuk campur. Ni ada orang terbalik pula, bab perang ni dia jadi neutral pula. Saya tak masuk campur bab perang ni, janji kita Malaysia ni selamat, aman, boleh makan apa semua okey lah. Yang tu dia tak nak masuk campur pula tu. Saudara kita kerana hari-hari beratus orang kena bunuh, dia tak nak masuk campur, dia buat relax, dia rasa saya ni neutral. Tengkorak dia kan, dengan Israel pun nak neutral. Kalau dalam politik Malaysia dia nak neutral ni boleh tahan lagi, ini dengan Israel pun dia nak neutral. Orang begini. Tapi bila orang lain kahwin lain, dia bukan main sibuk, bukannya mati pun orang tu. Benda yang tak sepatutnya dia menyibuk. Tapi benda yang sepatutnya dia kena tunjukkan, dia sibukkan diri dia, tapi dia tak nak buat apa-apa dan dia neutral. Ini fitnah akhir zaman tuan-tuan, zaman hari ni. Punca dia apa? Kena tak faham agama. Punca dia tu lah tuan-tuan. Apa-apa masalah yang berlaku dalam umat ni, punca dia yang utama, dia ada dah punca-punca lain, tapi punca utama dia adalah kejahilan dalam agama. Bila orang tu faham agama, dia akan tahu apa yang perlu buat, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang kena jauhi. Tapi kalau orang tu tak tahu agama, dia tidak ada batasan dalam hidup dia. Sebab tu arwah Tok Guru Ni Aziz dia sebut apa? Agama ni macam brek. Agama ni macam brek. Orang yang ada agama, dia boleh brek. Dia tak boleh. Benda ni aku tak boleh sebut ni. Benda ni akan menyebabkan akidah aku rosak kalau aku sebut ni. Benda ni aku tak boleh masuk campur ni, dia brek. Orang tu, tu kita kata kereta tu canggih macam mana sekalipun, tapi kalau tak ada brek, bagilah kita free pun kita tak nak kan. Saya bagi pada Imam Razak, saya ada satu Mercedes AMG baru keluar semalam, elok lagi apa semua pakai, elok, tak ada masalah, tapi tak ada brek. Kereta 600-700 horsepower tak ada brek. Jawabnya memang. Tapi kalau kita kata saya ada kereta lama tapi boleh pakai lagi, brek semua boleh pakai, kita kata okey lah, maknanya okey lah juga ada brek kan. Orang tu macam mana jenis sekalipun, elok dia ke pandai ke, tapi kalau tak ada agama, dia tak ada brek. Dia akan boleh langgar apa syariat, dia boleh langgar batasan kufur, dia boleh langgar, dia boleh buat apa sahaja. Dia tak ada benda yang menahan diri dia. Tapi kalau orang tu walaupun dia tak berapa cerdik sangat, bab dunia kerja pun biasa-biasa, duit pun tak banyak, tapi dia ada agama, dia boleh tahu benda-benda yang dia boleh buat dan benda-benda yang tak boleh buat, terutama zaman fitnah kita di akhir zaman ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.